Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, minta maaf ya, saya tidak live untuk beberapa sesi sebab keadaan tidak mengizinkan dan mungkin live saya untuk beberapa ketika akan berkurangan sehingga saya boleh teruskan ya live seperti biasa setiap hari. Apapun saya sebenarnya tidak ingin buat live pagi ini, tapi saya terpanggil untuk membuat satu sesi khas bagi membincangkan beberapa perkara yang berbangkit ya, khususnya melibatkan UMNO dan juga beberapa perkara yang bersangkut paut dengan kerjasama antara UMNO dengan PPBM yang dimain-mainkan oleh beberapa pihak lah ya, sebab kadang-kadang ada juga pihak lah, mungkin saudara-saudari percaya atau tak percaya, saya tak tahu, tapi ada juga pihak dia nampak saya tak buat live, dia ambil kesempatan, dia cuba panjangkan teori dia dan propaganda dia dan sebagainya. Baik, pertama sekali sebelum saya sampai kepada topik kerjasama PPBM dengan UMNO, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan satu kajian kononnya yang mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak adalah pilihan utama bagi calon Perdana Menteri ke-9. Okay, yang dibuat oleh dua penyelidik ya dari universiti. Jadi saya ada menulis berkenaan dengan perkara ni, dan di dalam penulisan tu ada kesilapan kecil di mana saya nyatakan bahawa salah satu kecacatan dalam penyelidikan yang dibuat oleh dua penyelidik itu adalah mereka tidak selitkan atau libatkan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai salah satu pilihan. Itu adalah satu kesilapan atas diri saya, jadi saya mohon maaf. Tapi itu perkara kecil. Pokoknya ini adalah satu penyelidikan yang telah dibuat di media sosial yang tidak dinamakan. Jadi media sosial ni WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Dan ini sebenarnya bukannya platform yang sesuai untuk membuat penilaian sebegini, sebab kita tahu platform-platform ni dibanjiri oleh Laskar Cyber. Malah kalau kita imbas kembali sebelum PRU 14, ada banyak pendidikan-pendidikan yang dibuat kononnya di media sosial yang menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak akan membawa kemenangan majoriti yang baik atau 2/3 kepada Barisan Nasional. Dan pada ketika itu kita boleh lihat bahawa media sosial atau platform Facebook yang membuat analisis tersebut sebenarnya dibanjiri oleh Laskar Cyber ya. Jadi ini bukannya platform yang sesuai. Okey, tambah lagi ada satu laporan daripada Twitter audit.com atau apa, kalau saudara-saudara ingat sebelum PRU 14, yang membongkarkan bahawa hampir atau lebih 2 juta profil-profil atau pengikut Najib tu adalah profil palsu. Jadi sebenarnya cuba saudara-saudari bayangkan, di Sabah, saya selalu berbalik kepada Sabah sebab Sabah tu adalah satu-satunya data yang kita ada yang paling terbaru, iaitu bulan September. Parti Warisan yang mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad menunjukkan peningkatan yang ketara, menandakan peningkatan dalam keinginan rakyat untuk Tun sebagai Perdana Menteri ya, jauh mengatasi kerusi yang diperolehi oleh UMNO yang bergantung hampir sepenuhnya kepada Najib dalam segala apa kempen ceramah yang dilakukan. Jadi tak percayalah 50% lebih tu nak Najib sebagai PM tu semua bohong. Cacat, memang cacat teruk penyelidikan tu. Tambah pula responden yang sepatutnya mewakili rakyat Malaysia 33 juta, hanya 608 responden. Jadi saya harap penyelidik ini, kalau benar mereka nak buat satu analisis begini dan paparkan keputusan mereka tu, tunjukkanlah instrumen yang digunakan, cara responden dipilih, penetapan-penetapan ataupun kawalan-kawalan yang dibuat bagi memastikan jawapan itu adalah jawapan yang benar-benar boleh dipercayai dan sebagainya ya. Jadi apapun saya minta maaf sebab saya tersilap. Saya berkata bahawa nama Mahathir tidak diselitkan dalam bagi antara pilihannya bagi
anda memilih. Jadi itu kesilapan saya. Tapi apapun, pendidikan ni cukup cacat, dan ini adalah sebahagian daripada perang persepsi yang sedang dimainkan. Okay. Kedua, saya nak rujuk kepada satu pendedahan yang telah saya buat berulang kali dari bulan Disember, Januari, ya. Nah, kita sudah tahu ada tim A, tim B. Berpuluh-puluh kali saya dah cerita. Tim A ni mewakili pada awalnya disokong dia minoriti, hanya disokong 9 hingga 11 ahli parlimen dulu, dan kurang dari 20% pemimpin bahagian dan cawangan. Dulu pun dah lemah. Tim B ni majoriti. Tim A ni diterajui oleh gandingan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan tim A ni dia menguasai Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO, menyebabkan UMNO ni jadi parti pelik, sebab Majlis MKT ni dan kepimpinan UMNO tidak mewakili aspirasi majoriti UMNO, tidak mewakili aspirasi majoriti pemimpin, akar umbi, pemimpin bahagian dan sebagainya. Seolah-olah MKT ni dia satu parti berasingan daripada UMNO, dan ianya sampai satu tahap di mana UMNO tidak mempunyai landasan yang betul. Contohnya dalam soal nak sokong Anwar ke tidak, Zahid boleh kata saya tidak boleh kawal ahli parlimen, jadi mereka bebas untuk lakukan apa yang mereka nak. Okey. Tapi peraturan tu berubah ikut selera Zahid. Tiba-tiba bila nak masuk babak nak kerjasama dengan PPBM, tiba-tiba ada banyak kerenah, kena ada perjumpaan PAU, kena ada ini, banyak kerenah dia. Jadi kalau saudara-saudari ingat dulu, bulan Disember, November lagi saya dah beritahu, Zahid sebenarnya akan tarik masa sehingga bulan Mac, dan di penghujung bulan Mac baru dia akan bersetuju agar parlimen dibubarkan. Okey. Benda ni saya beritahu, Mac is target Zahid, Mac is target Najib, berulang kali, dan sekali lagi saya terbukti benar. Sebab kenyataan Tengku Tan Sri Razali Hamzah semalam betul. Sebenarnya Zahid nak tunggu Perhimpunan Agung UMNO buat apa? 147 bahagian sudah bermesyuarat dan putuskan mereka tidak ingin kerjasama dengan PPBM. Jadi MKT lah ataupun Supreme Council UMNO perlu buat mesyuarat tergempar dan putuskan terus hubungan dengan PPBM. Jadi nampak sandiwara sebenarnya. Persepsi ditimbulkan oleh MKT bahawa yes, dan Zahid dan Najib dan Nazri, yes, we are with you, kita setuju, kena putuskan, tapi mereka beli masa. Zahid beli masa, Najib beli masa. Ini semuanya sandiwara, sebab mereka tidak berniat untuk jatuhkan kerajaan pimpinan Muhyiddin sehingga satu tempoh tertentu, dan ternyata saya benar. Ya. Nak tunggu PAU apa? Buatlah keputusan sekarang. 147 pemimpin bahagian sudah berbicara. Jadi esok pun boleh tarik sokongan daripada PPBM, UMNO seketul, dan runtuhlah kerajaan. Saudara-saudari perasan, sembang lebih, sandiwara lebih adalah Najib, Zahid dan sebagainya. Tapi yang tak pernah tarik sokongan daripada Muhyiddin adalah Najib dan Zahid. Tengok cara mereka memanipulasi minda anda. Cara permainan persepsi dilakukan. Okey. Kalau imbas kembali masa belanjawan dulu, macam-macam retorik. Dana kepada jasa ni tak betul, itu tak betul, dana kepada PMO tak betul. Last-last Najib pegang pada KWSP. Tiba-tiba bila kerajaan longgarkan sedikit syarat pada KWSP, alhamdulillah dah dilonggarkan, jadi kerajaan ikut tuntutan kita, jadi kita terpaksa sokong belanjawan. Okey. Apa pula jadi dengan jasa, dana kepada jasa berbilion ringgit. Apa pula jadi agihan kepada yang pelik-pelik itu, tiba-tiba tak jadi hal. Sebenarnya pada ketika itu, sebab Najib, Zahid berganding dengan Anwar, ada juga rancangan pertimbangan
Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan selepas PRU 15. Jadi kita bertanding PRU 15 ini. Selepas PRU 15, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan berjumpa dan sekiranya cukup kerusi, kita bentuk kerajaan. Itulah aspirasi kepimpinan utama UMNO. Dan saya dah beritahu, kepimpinan utama ini tidak mewakili aspirasi seluruh UMNO. Jadi dah boleh nak kerjasama dengan DAP, dah boleh ini, dah boleh itu. Banyak yang boleh dibolehkan oleh geng Najib, Zahid dan Nazri ni, Anwar dan sebagainya. Jadi sebenarnya belanjawan tu diluluskan sebab mereka dapat tahu Anwar sebenarnya tidak berjaya kumpulkan, jangan kata akuan bersumpah daripada semua ahli parlimen, dari Pakatan Harapan 91 pun tak mampu, 70 pun tak mampu. Dan makin lama makin kurang sokongan terhadap Anwar. Kalau hari ini dari Pakatan Harapan hang suruh Anwar kumpul surat akuan bersumpah, tak sampai 50 pun dia akan kumpul. Sokongan terhadap Tun, tidak kira apa yang dikatakan oleh kepimpinan parti-parti, sudah meningkat. Makin lama makin meningkat. Sebab itu yang jadi lompat PKR baru-baru ni. Sebab itu yang jadi lompat amanah baru-baru ni. Okay. So Zahid, Najib, Nazri sebenarnya dah tahu Anwar tidak berjaya kumpulkan sokongan majoriti dari Pakatan Harapan, dan Zahid, Najib, Nazri juga tidak berjaya meyakinkan cukup bilangan ahli parlimen dari Barisan Nasional agar jumlah akuan bersumpah yang dikumpulkan cukup untuk menjadikan Anwar Perdana Menteri. Sebab itulah belanjawan disokong oleh Najib dan Zahid. Kemudian sebelum darurat, cuba lihat, ura-ura kononnya ramai ahli parlimen nak tarik sokongan daripada Perikatan Nasional. Ada tak tarik? Ada tak Najib tarik? Ada tak Zahid tarik? Yang tarik Jazlan, Ahmad Jazlan. Saya tak tahulah Ahmad Jazlan ni terlibat dengan sandiwara ni ke tidak. Tapi dia tarik. Pada masa yang sama, telah ada ura-ura Nazri nak tarik. Nazri sendiri mengumumkan dia akan buat pengumuman penting. Tapi dia tunggu selepas darurat. Mengapa tunggu? Mengapa lengah-lengahkan masa? Sebenarnya mereka dah tahu tak ada cukup akuan bersumpah. Jadi mereka tidak ingin jatuhkan kerajaan pimpinan Muhyiddin. Cuma ingin beri tekanan sedikit kepada Muhyiddin. Okey? Supaya ada tekanan tapi kerajaan jadi lemah tapi tak jatuh. Mengapa? Jangan lupa, yang sokong padu darurat ni, pengisytiharan darurat, biarpun Muhyiddin hilang majoriti, adalah menteri-menteri dari UMNO. Dan ada di kalangan menteri tu, seorang dua tu, penyokong tim A, tapi masih sokong. Jadi ini semuanya sandiwara. Persoalannya, kalau sandiwara, mengapa persepsi ditimbulkan seolah-olah Najib, Zahid nak pilihan raya dengan serta-merta? Walhal mereka sebenarnya tak nak. Mereka ada deadline. Mac parlimen dibubarkan ke, atau awal April parlimen dibubarkan. Mengapa? Jadi mengapa mereka bersandiwara selama ni? Sebab nombor satu, aspirasi, saya dah beritahu, MKT tak sama dengan aspirasi seluruh UMNO. Jadi mereka cuba mententeramkan semua dalam UMNO. Yang saya dah beri amaran bulan November, Disember dulu, bahawa ini semuanya sandiwara, supaya mereka tidak mengambil langkah sendiri untuk tarik sokongan, supaya Najib, Zahid semua nak beli masa. Mengapa nak beli masa? Untuk apa? Sebabnya mereka dah tahu Muhyiddin lemah. Jadi dengan memberi tekanan ni, mereka membeli masa supaya mereka nak masuk, kalau boleh lah, perjanjian dengan Muhyiddin, perjanjian peralihan kuasa. Dan harap-harap dalam perjanjian tu Muhyiddin bersetuju supaya dalam PRU 15 UMNO diberikan lebih kerusi berbanding PPBM. Jadi ada perjanjian peralihan kuasa, ada perjanjian lebih kerusi. Jadi dengan perjanjian tu, mereka berharap Muhyiddin UMNO boleh satukan kembali semua pemimpin bahagian akaun umbi, kemudian bersetuju untuk kerjasama dengan PPBM. Benda ni susah nak jadi, tapi mereka terdesak. Orang terdesak, mereka akan cuba. Dan mereka harapkan dengan tekanan ni, Muhyiddin takut kalau Muhyiddin tak beri perjanjian ni, Zahid, Najib semua akan bekerjasama dengan Tun, walaupun tak direct ya. Mereka kluster mahkamah akan duduk tepi, yang lain dalam UMNO akan kerjasama dengan Tun. Ini akan menguntungkan blok kuasa ketiga. Jadi ini yang mereka harapkan.
Semua ni berkisar di sekitar, sejauh yang mungkin halang Tun daripada kembali. Sejauh yang mungkin. Kalau boleh, kita cari satu formula di mana akhirnya Tun tak kembali, dan kemudian lepas pilihan, contohnya PPBM kerjasama dengan UMNO untuk PRU15. Kemudian dah kerjasama, andai kata menang kerusi dalam bilangan tertentu, tak ada apa-apa yang halang Barisan Nasional daripada Taekwondo atau Tai Chi PPBM mengkhianati PPBM dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan jadikan Anwar Perdana Menteri, asalkan bukan Tun. Jadi mereka sedang membeli masa. Jadi betul apa yang Tengku Razalih kata, ya, dan terbukti apa yang saya kata selama ni. Ini semuanya sandiwara. Awal-awal saya dah beritahu Zahid akan cuba beli masa, tarik sehingga hujung Mac. Dan hari ni benda yang saya beritahu, kalau tak percaya, saya beritahu yang benda ni akan ditarik sehingga hujung Mac. Rujuk balik video-video saya yang lepas, bulan November, bulan Disember sebelumnya. Rujuk balik. Berapa kali saya dah beritahu bahawa Zahid akan cuba tarik masa, dan Zahid menipu. Di mana, tang mana dia menipu? Selama ni dia beritahu majoriti pemimpin bahagian ingin UMNO tarik sokongan daripada PPBM pada PRU15. Maknanya tak kerjasama dengan PPBM pada PRU15. Saya memberitahu dengan jelas bahawa ada blok pemisah dalam UMNO. Blok pemisah ni dia tak nak tunggu sampai PRU15. Dia nak sekarang juga tarik sokongan. Rupa-rupanya apa yang saya katakan benar, malah ada yang saya tak tahu. Rupa-rupanya Zahid menipu yang 147 bahagian UMNO sebenarnya bukan nak tunggu sampai PRU15. Mereka nak tarik sekarang. UMNO beria-ya. Tim A, MKT, Najib, Zahid. Tim A lah, kepimpinan UMNO lah. Muhyiddin dah hilang sokongan, dah hilang majoriti. Itu retorik. Tapi adakah saudara-saudari lihat Najib, Zahid, 20-30 MP UMNO tarik sokongan? Tak ada. Dan saya ulang, menteri-menteri UMNO yang beri sokongan padu kepada Muhyiddin sebelum beliau ke Istana Negara untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan dia tak ada sokongan majoriti, menasihati Agong untuk isytiharkan darurat. UMNO sokong. Dan ada di kalangan menteri itu adalah penyokong tim A. Jadi ini semuanya sandiwara. Jadi sekarang ni, kalau dalam 1-2 minggu ni Zahid masih kekalkan sandiwara ni, Najib masih kekalkan sandiwara ni, UMNO akan berkecai. Sebab akan berlaku langkah besar-besaran di mana ramai MP akan buat keputusan sendiri. Sebab sandiwara ni terbongkar. Dan saya tak pernah menipu dan bukan menipu. Rujuk balik. Jangan mempercayai begitu sahaja apa yang saya kata. Rujuk balik video lepas. Dah beritahu dah lama. Ya. Jadi inilah yang sedang berlaku, dan boleh dikatakan UMNO diambang kehancuran sebab Zahid, Najib dan sebagainya. Ya. Sebab ini adalah kluster yang ingin selamatkan Tengkuk, dan mereka sedang guna platform UMNO ni seolah-olah rumah mereka sendiri untuk tujuan peribadi, bukannya untuk perjuangan bangsa, agama, negara seperti yang diwar-warkan. Ya, pertimbangan-pertimbangan peribadi, sandiwara, menipu ummah untuk kepentingan peribadi. So itu sahaja mesej saya. Anda boleh lihat persekitaran sudah berubah, dan live saya mungkin tak akan kerap seperti dulu. Kalau boleh saya akan cuba setiap hari, kalau tak boleh minta maaf. Ya, tapi yang penting-penting saya cuba selitkan. Baik, sehingga kita berjumpa lusa atau esok
Jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Pastikan anda ikuti saluran Telegram saya dan juga share ramai-ramai live ni. Sehingga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.